Sistem penetapan harga minyak yang dilaksanakan sekarang sebenarnya berasal daripada mekanisme penetapan harga automatik atau APM, Automatic Pricing Mechanism, yang mempunyai 4 komponen. Pertama, kos petrol dan diesel. Ini kos yang dirujuk kepada harga pasaran yang diterbitkan di Singapura. Kedua, kos operasi dan jaminan keuntungan kepada syarikat minyak. Syarikat minyak diberikan 3 bayaran. Satu, bayaran kos operasi, saya rasa dalam 9 sen lebih 1 liter. Kemudian jaminan keuntungan 5 sen. Kemudian dia kira padding of, to protect them from the swing of prices, 5 sen lagi. Kemudian komponen ketiga ialah kos operasi dan keuntungan pengusaha syarikat minyak. Setiap 1 liter petrol, syarikat minyak dibayar 12 sen. 1 liter diesel, syarikat minyak dibayar 7 sen. So it's all volume game. The higher volume they sell, that's how they make their revenue. Dan komponen yang keempat, subsidi atau cukai oleh kerajaan. Dan APM ini telah dilaksanakan sejak tahun 1983 lagi, dengan tujuan utamanya ialah untuk memastikan harga yang stabil dan bekalan petrol dan diesel yang stabil kepada rakyat di seluruh negara. Sebab kalau tidak ada APM sebelum ini, dalam tahun-tahun 80-an dan 90-an, tidak untung bagi syarikat minyak untuk membuka stesen petrol, contohnya di kawasan-kawasan pedalaman. And therefore, to make sure that the coverage is extensive nationwide, APM has worked well over the last 20-30 years to ensure the stability of price and supply. Walau bagaimanapun, sejak keputusan kerajaan menghapuskan subsidi dan melaksanakan managed float mengikut sistem sekarang bermula 1 Disember 2014, mekanisme sekarang ini tidak lagi berjaya melindungi kebajikan pengusaha stesen minyak kerana tiadanya subsidi. Bermakna harga petrol dan diesel tidak lagi stabil dan akan berubah-ubah setiap hari. Without the subsidy as the balancing figure, the prices will keep going down or up, and the changes in prices basically represents financial risk to the petrol dealership. Perubahan harga petrol dan diesel ini membawa risiko kerugian yang besar kepada pengusaha stesen minyak sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Jika pengusaha stesen minyak mengalami kerugian setiap bulan dalam beberapa bulan akan datang seperti yang berlaku sekarang, saya bimbang ramai pengusaha stesen minyak tidak lagi boleh beroperasi. Di bawah sistem sekarang, pengusaha stesen minyak terdedah kepada kerugian apabila harga minyak turun, sedangkan mereka terpaksa membeli stok petrol dan diesel pada harga yang lebih tinggi. Syarikat minyak seperti Petrol, Shell, Petron dan BHP, 4 syarikat minyak yang terbesar di negara ini, menetapkan bahawa setiap stesen minyak membeli stok minyak sekurang-kurangnya bersamaan dengan jumlah 3 hari jualan petrol dan diesel pada satu-satu masa. Ini adalah keperluan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan bagi tujuan memastikan semua bandar-bandar akan terus ada petrol. So, mereka perlu membayar harga stok ini pada harga pasaran ditolak dengan komisen. Komisen ialah 12 sen bagi petrol dan 7 sen bagi diesel. So, take for example, imagine if I have a petrol station in Kuala Kedah. Saya ada petrol station di Kuala Kedah. Tiap-tiap hari jualan saya dalam 20,000 liter tiap-tiap hari. Paling kurang, I have to keep a stock of about 60,000 liter, 60,000 liter. 60,000 liter ni saya kena bayar cash dengan duit saya, bayar awal dulu. Dan harganya adalah harga pasaran tolak komisen. Jadi kalau 60,000 liter petrol, maknanya you kena bayar RM2.26 tolak 12 sen. You kena bayar RM2.14. 60,000 liter you bayar cash setiap kali you beli. Dan kalau tiap-tiap hari adalah 20,000 liter,
Maknanya tiap-tiap minggu mungkin you kena sediakan dalam RM200,000 untuk bayar kepada stesen minyak, kerana undang-undangnya sekarang yang ditetapkan, you kena, petrol dealership yang kena bayar kepada stesen minyak. Dia kena bayar dulu, bukannya, jadi dia bayar dulu dan dia kutip. Okay. Sebelum ini tidak ada masalah. Sekarang bila harga bertukar macam sekarang ini, dia ada masalah seperti berikut. 70% dari stesen minyak di Malaysia dianggarkan adalah stesen minyak bersaiz kecil atau sederhana yang purata jualan bulanan adalah di bawah 500,000 liter sebulan ataupun lebih kurang 15,000 liter sehari. Berdasarkan Komisen Petrol dan Diesel yang telah ditetapkan oleh kerajaan, bagi stesen-stesen macam ini, yang majoriti stesen macam ini di seluruh Malaysia, pendapatan setiap stesen minyak ini adalah di antara RM40,000 hingga RM50,000 sebulan. Ini pendapatan kasar. Kalau you jual 500,000 liter petrol dan diesel sebulan, with a breakdown of almost 20% diesel and 80% petrol, you will get in between 40,000 to 50,000 ringgit per month gross income. Dan ini memang realiti stesen minyak. Mungkin ada yang stesen minyak di KL yang kaya raya lah. There are a few stesen minyak yang ramai orang datang, sebab dia volume gain. Lagi banyak orang datang, lagi banyak you dapat. Ada stesen minyak yang mungkin 100,000 sebulan, 120,000 sebulan, but majority 70% adalah in between 40,000 to 50,000 a month. Daripada jumlah kasar itu, pengusaha stesen minyak pula perlu membayar kos-kos seperti berikut. Dia kena bayar elektrik dan utility lain. Maknanya dia kena bayar air, dia kena bayar Unify dan lain-lain. Kemudian sewa stesen minyak kepada syarikat minyak. Dia kena bayar sewa per square feet tu kepada stesen minyak, kepada Petronas, kepada BHP, Petron, kan. Kemudian on top of that lagi, dia kena bayar charge perkhidmatan, charge credit card dan lain-lain, dan dia juga kena bayar gaji pekerja dan all the other expenses. Sebab itu, setelah ditolak kos-kos ini, keuntungan bersih purata pengusaha stesen minyak setiap bulan bagi majoriti pengusaha stesen minyak adalah di antara 5,000 hingga 10,000 sebulan. Maknanya gaji wartawan lagi mahal tau daripada untung bersih pengusaha minyak. Bagi stok di hujung bulan Disember, mereka terpaksa membayar sekitar 100,000 hingga 150,000 ringgit secara tunai beberapa hari sebelum 1 Januari 2015. Kemudian apabila harga minyak diturunkan pada 1 Januari 2015, automatically on the spot at the strike of the 12 midnight, secara automatik mereka kerugian di antara 10,000 hingga 15,000 ringgit kerana stok minyak yang mereka beli pada harga RM2.14 pada minggu terakhir Disember, mereka hanya boleh jual pada harga RM1.91 bermula 1 Januari 2015 onwards. Dan oleh kerana pengguna kita sudah tahu bahawa harga akan turun pada 1 Januari ataupun 1 Februari, banyak orang tak akan isi minyak. Dia akan jaga dia. Kalau harga minyak nak naik, dia beratur isi sebelum harga minyak nak naik. Kalau harga minyak nak turun, dia akan tak isi minyak. Dia tunggu 1 hari 2 hari, kemudian turun isi minyak, next day tu penuh orang beratur. Sebahagian besar daripada pengusaha stesen minyak ini adalah usahawan Bumiputera yang kononnya dibela oleh UMNO. Mana Perkasa, mana Isma. Ini stesen-stesen minyak yang banyak-banyak ini majoriti adalah pengusaha Bumiputera. Dan at the rate things are going, dalam keadaan ini mereka ini akan banyak gulung tikar, tapi kita tak dengar pula UMNO ke, Perkasa ke, Isma ke yang datang membela atau bawa masalah mereka ini supaya rakyat dan kerajaan boleh faham. Sebab itu sebelum ini saya konsisten bahawa kita mahukan harga minyak yang termurah dan yang adil bagi rakyat. Harga minyak sekarang yang kita bayar RM1.91 masih lagi 30 ke 40 sen lebih mahal daripada harga pasaran. Kerana minggu ini the crude price has hit $50. Kalau at 60
at $60 plus, harga pasaran sepatutnya RM1.70. At $50, dia akan jatuh another 20 sen. Most probably is around RM1.50 tanpa subsidi. Kalau ada subsidi 30 sen yang kita sebut selama ini, sepatutnya harga minyak sekarang RM1.20. That's how far we have been taxed, you know. So I have been consistent that we want the fairest and most transparent oil pricing for the rakyat. Pada masa yang sama juga, kita mahukan satu sistem harga yang adil kepada pengusaha stesen minyak, yang boleh menjamin kestabilan bekalan petrol dan diesel kepada rakyat di seluruh negara.